السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat Allah serta hidayahnya dapat kita sama-sama pada bulan Ramadan ini meneruskan lagi pengajian kitab kita Jam'ul Fawaid yang disusun oleh Al-Alim Al-Allamah Syekh Daud Al-Batani rahimahullahu ta'ala. Dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita dapat sama-sama menunaikan sembahyang fardu subuh secara berjamaah. Kita mengharapkan kerana Allah dan Allah golongkan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para alim ulama, rukun agama ini ada 4. Arkanuddin arba'atun. Rukun agama ini ada 4. Yang pertama, sihhatul aqdi, sah akadnya. Yang kedua, sidqul qasdi, benar kasadnya. Yang ketiga, al-wafa'u bil ahdi, menunaikan perjanjiannya. Yang keempat, hifzul haddi, menjaga segala batasan. Apakah maksud satu persatu daripada rukun tersebut? Ulama menyebut yang pertama, sihhatul aqdi, sah akadnya, iaitu i'tiqad yang benar, i'tiqad yang tidak ada tasyabbuh, tidak ada ta'til dan pada sifat-sifat Allah. Maka tidak ada sesuatu yang mengelirukan, mana tidak ada tasyabbuh menyerupai Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang baru, dan tidak menafikan segala sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud sihhatul aqdi. Yang kedua, sidqul qasdi, benar qasadnya, memberi maksud al-ikhlas, itu ikhlasul amal, amalan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Itu rukun yang kedua. Rukun yang ketiga, al-wafa'u bil ahdi, menunaikan segala janji, memberi maksud ada'u faraidillahi ta'ala, menunaikan segala fardu Allah. Yang keempat, hifzul haddi, menjaga hudud Allah, mana batasan Allah.
Memberi maksud ijtinabu maharimillah, iaitu menjauhkan segala apa yang telah diharam oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 4 perkara ini kita dapat tunaikan dan kita menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat hafizakumullah. Pada pagi ini kita membaca tajuk yang baru berkaitan tentang Lailatul Qadar dan juga hari raya. Sila lihat muka surat 112. Sambungan pembicaraan dan pembahasan berkaitan tentang puasa. Muka surat 112, faslun fi afdaliyati lailatul qadri wa lailatul aidi. Faslun ay hadha faslun, ini adalah satu ceraian. Fi afdaliyati lailatul qadri wa lailatul aid. Ini suatu fasal pada mengatakan kelebihan malam Lailatul Qadar dan malam hari raya. Tajuk yang kita nak baca pada pagi ini, kelebihan Lailatul Qadar dan juga malam hari raya. Malam hari raya. Lailatul Qadar mempunyai nama yang begitu banyak. Di antara nama Lailatul Qadar ialah Lailatul Barakah, itu malam keberkatan. Lailatul Qadar ini juga disebut Lailatul Salam, malam kesejahteraan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan Lailatul Qadar ini juga namanya ialah Lailatul Rahmah, malam rahmat. Disebabkan Lailatul Qadar ini banyak nama, menunjukkan bahawa kemuliaan dan keagungan malam Lailatul Qadar. Al-Imam Al-Azhari rahimahullahu ta'ala menyebut, dinamakan ianya Lailatul Qadar kerana di dalamnya qadar yang agung ataupun kedudukan yang agung, pahala yang begitu banyak kerana melakukan ketaatan pada malam tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kedudukan yang agung pada malam tersebut dan pahala yang banyak bagi orang yang melakukan ibadat pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Al-Azhari rahimahullahu ta'ala, summiyat bizalika lianna lit-ta'ati fiha qadran aziman wa thawaban jazilan. Pandangan yang kedua mengatakan bahawa dinamakan Lailatul Qadar sebab dia kata li'annahu unzila fihi kitabun zu qadrin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zi qadrin ala ummatin zati qadarin. Dinamakan Lailatul Qadar kerana malam tersebut diturunkan kitab, itu Al-Quranul Karim, ke atas insan yang mulia kedudukannya, yaitu Nabi SAW berbanding ke atas umatnya, dan umatnya juga adalah umat yang mulia berbanding dengan umat-umat sebelum ini. Oleh sebab itu dinamakan Lailatul Qadar. Mana diturunkan Al-Quranul Karim ke atas junjungan Nabi SAW yang mempunyai kedudukan yang mulia daripada umat-umat sebelum ini, dan
dan juga umat Nabi SAW di antara umat yang mulia pula berbanding dengan umat-umat sebelum ni. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah umat yang paling mulia. Kuntum khaira ummah, terlebih baik umat. Kerana dalam bahasa Arab ni khair ini makna akhyar. Asalnya akhyaru. Orang Arab payah nak sebut akhyar, iaitu ismu tafdil, nama yang menunjukkan kelebihan. Oleh sebab itu dibacakan dengan keadaan yang paling mudah disebut, jadilah khair. Jadi kuntum khaira ummah, kamu adalah sebaik-baik. Terjemah dia begitu. Bukan kamu adalah sebaik ummah, kamu adalah sebaik-baik ummah. Contohnya orang tanya, kaifa haluk ya akhi? Alhamdulillah bi khair. Mana akhyar, aku baik. Berbeza dengan hari-hari sebelum ini. Kullu amin wa antum bi khair. Kullu amin, dalam bahasa Arab ni am menunjukkan kesenangan. Kalau sanah menunjukkan kepada kepayahan. Jadi oleh sebab itu kita tidak sesuai menyebut kullu sanah wa antum bi khair. Kullu amin wa antum bi khair. Am menunjukkan kepada kesenangan dan keselesaan. Adapun sanah ini menunjukkan kepada kepayahan dan kesusahan. Oleh sebab itu dalam bahasa Arab tidak sesuai kita sebut kullu sanah wa antum bi khair, tapi disebut kullu amin wa antum bi khair. Oleh sebab itu takwim kita disebut al-am al-hijri, tahun hijrah, tahun masihi. Tak disebut sanah. Kerana sanah ni dia memberi maksud kepayahan dan keperitan. Haji Rahman ni nak tukar pula kullu sanah wa antum bi khair. Dia kata, ustaz, saya tengok dalam kamus dua-dua boleh. Dia kata, am boleh, sanah pun boleh. Cuba kita ubah sikit. Dia kata, sikit-sikit sebut kullu am, nak tukar kullu sanah. Tak boleh. Ini bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, ianya mempunyai makna yang tertentu. Jangan nak modify, nak tukar-tukar. Gitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan ada ulama memberi maksud Lailatul Qadar, memberi maksud Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan ajal dan rezeki dan menzahirkan ketentuannya itu bagi malaikat dan menyuruh para malaikat ini melaksanakannya. Itu pandangan yang ketiga. Wa makna anna Allah yuqaddiru al-ajala wal arzaq. Allah tentukan kedudukan makan masa 1 tahun daripada tahun ini ke tahun akan datang. Oleh sebab itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menukarkan keadaan kita ni jadi lebih baik. Kerana bumi ini membawa keberkatan, kubur dan langit juga menurunkan keberkatan, maka orang di dalam ini diselai. Macam Haji Ahmad ada satu periuk elektrik ni, tulang-tulang pun reput tadi. Kalau kita rebuskan pakai periuk biasa, dia lambat. Dia pressure kekuat begitu. Bawah pun, luar, kiri, kanan, atas, tulang pun reput. Bukan setakat dalit daging tu jadi empuk, tulang-tulang pun. Begitulah bumi ini diberikan, dikeluarkan keberkatannya, kemudian diturunkan berkat daripada langit, kiri kanan. Oleh sebab itu mereka yang berada pada bulan Ramadan ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dirasa lain bila beribadat. Kita boleh beza dengan bulan yang lain, dengan didorong semayang qiyamul lail, dengan didorongkan bersedekah, dengan didorongkan kita baca Quran, macam-macam. Dia tidak biasa pada bulan lain kerana diberikan, dihampitkan dengan keberkatan. Tapi mereka yang tidak mau mengambil peluang tersebut, rugilah. Dia adalah orang yang paling rugi kerana tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah berikan kedudukan yang mulia pada bulan Ramadan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah taala. Pandangan seterusnya menyatakan Lailatul Qadar ini memberi maksud, dia kata bahawa sesungguhnya bulan tersebut
lidhaiqiha bil malaikati, dia kata. Dinamakan ianya malam Lailatul Qadar kerana dihempitkan dengan ramainya para malaikat. Jadi malam Lailatul Qadar ni dia menjadi malam yang tenang. Tidak kedengaran bunyi anjing menyala. Dan turunnya hujan. Dan disebut dalam riwayat yang lain, Lailatul Qadri Lailatul Matari war Rih. Malam Lailatul Qadar ialah malam turunnya hujan dan angin. Angin pun bertiup. Ini malam Lailatul Qadar. Haji dah puasan malam bila? Berapa malam? Dia bila malam Lailatul Qadar ni, sehingga Nabi SAW dilihat oleh para sahabat dahinya penuh dengan lumpur kerana turunnya hujan pada malam itu. Turunnya hujan. Oleh sebab itu waktu subuh dia akan menjadi tenang, terbitnya matahari begitu cerah dan tidak berapa panas, tidak terik, kerana diturunkan oleh Allah Ta'ala hujan dalam keadaan ianya tenang. Haji ramai yang kata pula, ni malam tadi hujan Ustaz, bukan Lailatul Qadar lah. Siapa kata malam Lailatul Qadar tak turun hujan? Ni orang Melayu yang sebut. Dia kata hujan lah malam tadi Ustaz, tak turun Lailatul Qadar. Sila rujuk mana-mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menceritakan tentang Lailatul Qadar. Ada riwayat yang lain menyebut Lailatul Qadri Lailatul Matari war Rih. Lagi menyebut begitu, malam Lailatul Qadar yang malam turunnya hujan dan angin. Menunjukkan kerana terlampau ramainya para malaikat. Maka oleh sebab itu dinamakan Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Itu sebahagian yang disebut oleh para ahli ulama. Berapa 5 huraian ulama disebut dalam kitab Tuhfatul Ikhwan oleh Al-Imamul Fashani rahimahullahu ta'ala. Begitu banyak maksud Lailatul Qadar. Bakinya kita akan sambung pada tahun-tahun akan datang. Jadi bila orang tanya Lailatul Qadar ni, kita boleh huraikan maksud Lailatul Qadar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu, bahawasanya kami turunkan dia, yakni akan Al-Quran itu, fi lailatul qadri, pada malam Lailatul Qadar. Mengikut dalam kaedah bahasa Arab, apabila disebut oleh Allah Ta'ala dengan ganti nama, hu, itu menunjukkan kemuliaan. Inna anzalnahu fi, tidak disebut inna anzalnal Qur'ana, wa inna anzalna fi Lailatul Qadr, wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Tak ada orang sebut nama si mati. Tok Imam tak ada tanya, ni siapa nama yang meninggal ni? Syukri ni kata. Nama si mati ni ialah Syukri. Nanti kalau baca Allahumma ighfir Syukri, tak ada lagi. Walaupun dia berada di hadapan kita, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kenapa? Memuliakan. Tak payah tanya nama-nama, tak payah tanya nama lah. Cukup diganti dengan ganti nama itu sebagai tasyrifun wa takrimun, memuliakan. Ini kaedah dalam bahasa Arab. Dan begitu juga kalau nak baca talqin, tak payah tanya nama mak dia. Ni arwah ni, roh ni siapa nama dia? Siapa nama mak dia? Kalau tak ada nama mak, binti Hawa, kata. Ini telah dibahaskan oleh ulama. Kalau kita bentikan dengan mak dia, mana kita tak mengiktiraf bapak dia. Kita tanya, ni anak zina ke anak siapa? Tuan Imam, apa saya tanya binti mak dia? Dia bukan anak zina. Kenapa binti dengan mak? Orang nak baca talqin, tanya nama mak dia. Orang tanya nama bapak dia. Islam memuliakan dengan nama bapanya, kerana pernikahan itu adalah pernikahan yang sah. Kalau binti dengan ibu, itu tanda anak tak sah karam. Melainkan kalau kita tak tahu,
Dan Syekh Ibn Qayyim menyebut dalam kitab Ar-Ruh, kalaulah kita berubat dengan seseorang, orang tu tanya nama ibu dia, itu tandanya dia ni bomo. Mana ilmu sihir. Orang yang mengamal ilmu sihir, dia akan tanya nama ibu, dia tak akan tanya nama bapa. Ini pandangan Syekh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, menyebut juga dalam kitab beliau At-Tibbun Nabawi. Kerana kita tak mengiktiraf bapaknya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi bila kita tengok firman Allah Ta'ala ini, menunjukkan bahawa Allah telah memuliakan pada malam tersebut dengan diturunkan Al-Quranul Karim ke atas junjungan Nabi SAW yang mulia, dan umat Nabi SAW juga umat yang mulia kalau beriman kepada Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Turun pada malam Lailatul Qadar ini ialah jumlah yang satu, mana diturunkan sekaligus Al-Quranul Karim daripada Lauhul Mahfuz, lauh yang dipelihara, kepada langit dunia Baitul Izzah, dihantarkan di dalam Baitul Izzah, rumah yang izzah, kemuliaan, keagungan. Summa, kemudian diturunkan dengan dia Jibril mufarriqan, yakni bercerai-cerai di dalam 3 lekor tahun awalnya. Maka kemudian barulah diturunkan secara berperingkat-peringkat selama 23 tahun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Mana ayat Quran ni suruh baca apa? Selalu orang ceramah di ayat Quran ajarkan kita supaya membaca. Orang Islam ni Allah suruh banyak baca. Ialah baca dari sudut apa? Dia ada kaitannya. Sebab mengaji dalam bahasa Arab ini, al-jar wal majrur muta'alliqun. Setiap huruf jar ianya mesti ada tempat tumpunya. Ada tempat bergantungnya. Contohnya saya tanya Haji Rahman, min aina? Ataupun kita kata ila aina, kau nak ke mana? Kau nak pergi mana? Kalau kata min aina, daripada mana? Asalnya ialah min aina. Kita tanya min aina ji'ta, kau datang daripada mana? Ji'ta itu dia ada tempat tumpu dia. Haji Rahman akan menjawab minal masjid. Kalau duduk luar negara, min Malaysia. Mana ya? Jitu min Malaysia. Mana orang yang bertanya dia faham, dia datang daripada Malaysia, dia datang daripada masjid. Mana dia tempat tumpu dia, ialah datang. Begitu juga Iqra ni, apa tempat tumpunya? Iqra apa dia? Iqra apa dia? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu. Mana menyuruh kita ni belajar ilmu tauhid, kenal Allah, bukan suruh baca sana, baca sini, baca sana, sehingga kita tak faham dan tak tahu tentang ilmu tauhid. Ini telah membelakangkan firman Allah Ta'ala. Jadi kalau nak hurai Iqra ni, konsep Iqra ialah Iqra yang mana? Mempelajari ilmu tauhid. Selepas dia memahami ilmu tauhid, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu-ilmu lain yang dipelajarinya, adanya mizan, ada timbangan. Maka kalau dia menjadi seorang engineer yang beriman kepada Allah, dia jadi doktor yang beriman kepada Allah, dia menjadi orang ni begini, ada panduannya, iaitu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang yang beriman. Oleh sebab itu dalam ilmu tauhid, kita kalau mempelajari ilmu tauhid, hendaklah mempelajari ilmu yang terlebih awal, ilmu tauhid, karena dia adalah asyraful ulum, semulia-mulia ulum.
Oleh sebab itu kita mengaji ilmu tauhid, mula-mula kita akan belajar mabadi'u asyara, iaitu permulaan yang ada 10 permulaan yang mesti dipahami oleh setiap orang yang menuntut ilmu. Apa tujuannya menuntut ilmu? Siapa yang mengarangnya? Ini kena tahu dalam belajar ilmu, setiap ilmu tersebut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Iqra. Dan akhirnya, akhir firman Allah Ta'ala, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Ini adalah ayat yang terakhir. Adapun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, ini adalah ayat terakhir dari sudut hukum. Ayat dari sudut hukum ialah ayat al-yawma akmaltu lakum. Al-yawma ay pada hari ini telah kusempurnakan bagi kamu agama kamu. Mana segala hukum hakam. Selepas itu tidak ada diturunkan lagi firman berhubung kait dengan hukum hakam. Telah sempurna pada hajjatul wada. Jadi ayat terakhir dari sudut hukum, al-yawma akmaltu lakum. Adapun ayat akhir Al-Quranul Karim, wattaqu yawman, takutlah kamu pada satu hari yang kamu akan dikembalikan kepadanya. Karena takwa ini memberi banyak makna. Ada kala takwa ini memberi maksud taat. Contohnya khatib baca khutbah pada hari Jumaat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, yang memberi maksud wahai orang-orang yang beriman, atii'u Allah. Maknanya taatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taat. Jadi ayat yang dibaca oleh khatib pada hari Jumaat, ittaqullah, itu memberi maksud ialah taat. Yang memberi maksud beramal bersungguh-sungguh, gitu. Karena hari Jumaat disebut oleh Nabi SAW iaitu hari berlakunya kiamat. Jadi oleh sebab itu kamu beribadat, ibadat sungguh-sungguh. Inilah di antara ataupun kebarangkalian ibadat kamu, semayang kamu, inilah semayang terakhir bagi kamu. Kalau kamu tak sempurna semayang Jumaat ini, habis kamu. Belum tentu bertemu Jumaat akan datang. Sama ada berlaku kiamat besar ataupun kiamat kecil, kamu meninggal dunia ataupun betul-betul berlaku kiamat dalam dunia. Oleh sebab itu ulama menyebut ya ayyuhalladzina amanu taqullah, memberi maksud ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah. Ada kalanya ittaqullah ini memberi maksud khasyah, takut, wal haibah, merasa gerun kepada Allah. Wa iya yafattaqun, wa iya yafattaqun, akan dakulah kamu merasa gerun, akan dakulah kamu merasa terbentar dan merasa haibatnya Allah. Itu jadi kalimah ittaqu itu memberi maksud al-haibatu. Jadi banyak makna takwa kepada Allah. La'allakum tattaqun ay la'allakum tahfazuna hududallah. Dengan cara kamu berpuasa itu, kesannya kamu memelihara segala had-had Allah. Sebagaimana puasa kamu tak makan, bila kamu puasa kamu tak minum, bila kamu puasa kamu jaga mata kamu jaga telinga kamu jaga segala-galanya, kamu jaga. Nanti selepas bulan Ramadan lahirlah seorang manusia dan insan yang muttaqi. Muttaqi macam mana? Orang yang al-hafiz, yang memeliharakan dari sudut salatnya, memeliharakan dari sudut ibadatnya, yang sentiasa berdoa pada Allah Ta'ala selepas sembahyang tarawih, Allahumma ja'alna bil imani kamilin, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami di kalangan hamba-hambamu iman yang paling sempurna. Wa 'alas salawati hafizin, di atas sembahyang orang yang jaga sembahyang. Dari sudut zakat, waliz zakati fa'ilin, tak ada ditangguh-tangguhkan dalam pembayaran zakat, gitu.
wa 'anil laghwi mu'ridin. Benda-benda lara ni, kami ini golongan yang meninggalkan benda lara. Itu yang kita tadahkan tangan pada bulan Ramadan untuk membuktikan di hadapan Allah Ta'ala, kami ini ialah golongan muttaqi. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa ala salawati hafizin wa zakata rifa'ini wa lima indaka talibin wa lima indaka talibin. Apa-apa di sisimu ya Allah, itulah yang kami tuntut. Tuntut apa? Tuntut rahmat Allah. Tuntut apa? Tuntut keredaan Allah. Itu yang kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap-tiap malam habis bulan Ramadan kita tak pernah dengar doa tu. Sampai kita doa lah orang nak pergi haji. Dulu betul lah doa tu. Zaman dulu bila bulan Ramadan, orang dah mula bergerak nak mengerjakan haji naik kapal. Itu yang kita baca, waktu bis salamata alaina wa ala abidikal hujjaj. Berilah keselamatan ke atas kami dan juga bakal-bakal haji yang ada sedang belayar di naik kapal ni. Sekarang ada tak haji? Agak-agak. Pada tu kenapa Tok Imam baca? Ni Tok Imam baca ni ya, waktu bis salamata alaina wa ala abidikal hujjaj. Ada tak di Malaysia ni orang nak pergi haji? Ni sekarang ada belayar. Dulu daripada Pulau Pinang naik kapal dah pergi belayar dah. Jadi saudara-saudara kita yang sedang belayar ni, kita pun baca doa kat Malaysia pada bulan Ramadan. Mereka pun berpuasa dalam kapal, berbuka, sembahyang tarawih, minta mereka tu selamat. Ulama susunlah doa, waktu bis salamata alaina wa ala abidikal hujjaj. Berilah keselamatan kepada kami dan juga bakal-bakal haji. Ni. Tapi sekarang ni tak tahulah ada negara lain ke, kok negara ujung-ujung dunia ni pergi haji sekarang ni naik kapal ataupun naik basikal. Bagi saya, kena fikirlah doa ni tak semua kita perlu baca. Kita bukanlah maknanya membaca membuta tuli. Apa tulis kita baca. Sesuai ke tak sesuai? Kalau tak sesuai, kita buangkan yang ambil saja yang sesuai. Wazuwar, itu bukan. Itu mungkin bagi mereka yang mengerjakan umrah. Itu ada. Wal musafirin, betul ada orang musafirin. Fil bahri wal fil jawi wal bahri, sama ada di daratan ataupun melalui udara. Itu betul. Jadi kalau ada sesuai kita teruskan, kalau tak sesuai, ya Allah kita share ataupun kita buangkan. Doa, taklah kita doa ikut apa yang ditulis. Contohnya ada orang kata, Ustaz, saya ni macam-macam gangguan namanya. Dia kata, jin saya macam-macam saya nampak. Dia kata, terbang sana, rumah saya ni banyak jin. Saya semayang, tak nak semayang kat masjid pun macam-macam ada ikut belakang. Ada doa silap baca kot, semua ikut. Saya baca doa-doa ni semua dapat ijazah. Cuba enta baca doa sikit. Allahumma inna bil iman wa amitna bil iman wa khshurna mal iman. Enta teruskan baca, wa khaddim lana minal jinni mal iman. Itu apa bahasa enta baca, wa khaddim lana? Wa khaddim lana minal jinni wal iman. Ya Allah, khadamkan jin itu kepada aku. Begitu. Ya Allah, kau carilah mana-mana jin menjadi khadam aku, tapi biarlah jin tu beriman. Patutlah jiraman keliling jin penuh. Wah, banyak dia kata. Banyak jin Ustaz, beratus-ratus jin. Memanglah sekali doa Allah makbulkan, datang seekor jin. Lagi datang jin, banyak jin. Sebab wa khaddim lana. Ni Pak Kiai yang susun doa ni memang dia banyak jin. Yang susun buku tu bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ulama-ulama yang muktabar. Bukan Imam Syafi'i susun, bukan Imam Abu Hanifah, bukan Imam Malik. Ni kiai-kiai ni. Kerana mereka ni nak menjaga, contohnya pesantren-pesantren, maka memerlukan pertolongan benda-benda gaib ini kawan dengan jin. Saya belajar dulu Pak Kiai, saya memang boleh bercakap dengan jin.
Saya tengah belajar masa tu, tiba-tiba dia masuk. Assalamualaikum. Ada apa hal? Kita pun tengok betul ke saat ni kiai kita ni sewel ke tak sewel ke? Orang tu dia cakap okey. Ada sehari tu mula-mula lah dia kata ada tempat kosong sini. Dia pun tengok, tak silap saya dia duduk dekat-dekat dengan sebelah saya lah, nak jin ni. Dia kata ada sebelah syukuri tu ada lagi tempat kosong, duduklah situ. Saya kata ustaz ni siapa ni? Ni anak Haji Ahmad. Dia kata ini anak Haji Ahmad. Haji Ahmad ni seorang ulama yang alim di kalangan jin, sama duduk dengan pondok saya dulu. Itu ustaz ni boleh masuk alam jin. Saya tak boleh begitu. Dia kata entah berani ambil. Dia kata saya tak ambil ustaz. Masa tu jin berlari, dia berdialog kerana tidak ada yang boleh menjagakan dia apabila bapa dia dah meninggal dunia. Jadi jin ni berlari sana, berlari sini, berlari sana, berbunyi-bunyi. Ini kisah benar ni. Maka dia berdialog, jin tu akur dan jin tu sanggup ngaji dan menjadi alim. Allahu Akbar. Dan tu nak turun ilmu tu kat saya. Saya tak nak ustaz. Lama orang kata ustaz Syukri jin besok. Begitu. Bukan mengajar jadi ustaz Syukri. Siapa tu mengajar tu? Ustaz Syukri jin. Nama baik-baik ah. Syukri Najib jadi Syukri jin. Bagi orang lain yang berminat begitu. Sama balik kita muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan kata qil, awal barang yang diturunkan daripada Quran itu Iqra. Dan kata setengahnya, ada pula dalil yang kata ya ayyuhal muddathir, sebagaimana tu imam kita baca rakaat kedua tadi, orang-orang yang berselimut. Qum, bangunlah kamu, fa anzir, dan berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, ay fakabbir rabbaka, bertakbirlah kamu kepada Tuhan kamu. Ada yang mengatakan asbabun nuzul ayat ini di antara ayat pertama. Ini khilaf di kalangan para alim ulama. Demikian kata Ibnu Jamrah rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang terkenal yang juga mensyarahkan kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari, Syekh Abi Jamrah rahimahullah ta'ala. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, diturunkan Taurat bagi 6 hari yang lalu daripada bulan Ramadan. Mana Ramadan yang ke-6 diturunkan Taurat. Dan Injil bagi 13 daripadanya, 13 Ramadan Injil. Dan suhuf Ibrahim pada awalnya, mana awal Ramadan diturunkan suhuf Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mana banyak kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah ialah pada bulan Ramadan, menunjukkan Ramadan ini adalah bulan yang mulia. Dan bersalah-salahan ulama pada makna kelebihan atas 1000 bulan, yaitu 83 tahun. Khairun min alfi syahr tu maknanya selama 83 tahun dan 4 bulan. Mana 83 tahun 4 bulan. Dan yang demikian itu 30.000 hari dan 30.000 malam. Ini yang disebut dalam Quran khairun min alfi syahr. Apa sebab dia kata? Banyak riwayat. Riwayat yang disebut dalam kitab kita ni, kata Syekh Abdul Salam pada qawaidnya. Syekh Abdul Salam rahimahullah ta'ala digelar sebagai Sultanul Ulama, sultan kepada para alim ulama, kerana beliau berani memberi fatwa di hadapan pemerintah sekalipun ianya bertentangan kehendak pemerintah. Sampai dijatuhkan hukuman kepada Syekh Abdul Salam. Ulama lain tak berani nak sebut, tapi Syekh Abdul Salam begitu berani sehingga dibuangkan daerah. Oleh sebab itu ulama gelarkan dia Sultanul Ulama. Seorang juga yang terkenal Syekh yang terkenal Al-Imam An-Nawawi. Di kalangan tabi'in juga di antara ulama yang terkenal Syekh Sa'id Ibn Jubair radhiyallahu an. Apabila bertemu dengan Hajjaj As-Saqafi, Hajjaj, bila bertemu dengan Hajjaj, maka dia tidak bersetuju pandangan Hajjaj, dan Hajjaj naik marah
Dan Hajjaj murka ketika itu. Dia kata, apakah mau aku jatuhkan hukuman pancung kepada kamu? Jadi Sa'id ibn Jubair di antara yang banyak membaca Quran, di antara maghrib sehingga isyak khatam Quran. Maghrib hingga isyak khatam Quran Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu. Berdialognya begitu panjang. Nanti saya baca dialognya di kuliah malam ini di Duyung insya-Allah. Penutupnya ketika mana Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu dijatuhkan hukuman pancung, Hajjaj kena pancung kepalanya, maka dipancung. Bila dipancung memancut dia dan tertulis kalimah Allah, Allah, kalimah Quran. Tidak berhenti-henti keluar darah. Sehingga Hajjaj menjadi takut. Dia duduk ternampak darah. Baring nampak darah. Tidur nampak darah. Pergi sana pun nampak darah. Darah mengalir kalimah Allah, Quran itu bertulis kalimah Quran. Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Sehingga Hajjaj ditimpa sakit. Selama 15 hari peristiwa tersebut, Hajjaj kembali rahmatullah. Ini di antara orang yang kuat membaca Al-Quranul Karim, dan Allah telah memuliakan kepada Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Allahu akbar. Muslimin dan muslimat hafizakumullah. Di antara ulama yang terkenal ialah Syekh Abdul Salam. Beliau mengarang kitab, ada di nama kitab Al-Qawaid Al-Kubra dan Al-Qawaid As-Sughra. Beliau di antara ulama yang paling terkenal dalam kaedah usul fiqh ataupun dalam kaedah fiqh. Di antara kitab beliau yang terkenal Al-Qawaid ini memaparkan satu kaedah, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dar'ul mafasid, menolak segala kefasadan dan menarik sebarang kebaikan. Jadi beliau menggunakan satu kaedah, semua permasalahan yang ada dalam dunia ini adalah kembali kepada satu kaedah sahaja. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ini yang dipaparkan oleh Syekh Abdul Salam. Dan Syekh Abdul Salam ini juga seorang ulama tasawuf yang hebat. Beliau juga di antara ulama tasawuf dan banyak mengarang kitab-kitab tasawuf dan juga mengarang mustalahat as-sufiyah. Syekh Abdul Salam, kebanyakan ulama fiqh ni dia sufi. Penutup dia tu, penghujung dia ni dia jadi sufi. Saya tengok contohnya, Allah yarhamu Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Allah yarhamu. Akhir hayat beliau banyak mengarang kitab-kitab tasawuf. Begitu juga ulama yang terkenal Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Akhir hayat beliau ini, umur yang lebih kepada 90 tahun, banyak menulis kitab-kitab tasawuf. Ini kelebihan orang Arab. Dan mempunyai zikir-zikir yang begitu banyak dan istiqamah berzikir, di antaranya iaitu hizib-hizib ni. Ini ulama. Syekh Abdul Salam rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitab kita ni, apa disebut? Satu kebajikan padanya itu afdal daripada 30,000 kebajikan. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam yang begitu singkat kemuncaknya. Ada ulama menyatakan, banyakkan kita berdoa pada malam tersebut yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa. Jadi ditanya, kita nak semayang ke nak banyak berdoa? Ada ulama menyebut membaca Quran dan berdoa ketika kemuncak Lailatul Qadar, sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, la yanalu fadlaha illa man atla'ahu Allahu alaiha. Tidak akan mendapat kelebihan Lailatul Qadar itu malaikat mereka yang ditunjukkan oleh Allah. Ramai orang digerai-gerai sembang malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Ramai budak-budak muda main motor. Haji kalau nak pergi ke Melayu, tengok budak motor. Oh, ini kata semua dapat Lailatul Qadar je.
Ada yang bersemang-semang. Tu yang jual-jual kerepek, jual muruku sama tepi-tepi berjalan kat Duyung tu. Start daripada pukul 12 sampailah pagi tadi. Dia tak tidur Haji. Haji tidur juga, dia tak tidur. Yang jual kuih-kuih raya dia. Sepanjang malam tak tidur. Datuk Qadar. Dia kata, bila Datuk Qadar kau nampak dah malam tadi? Biasa dia kata. Tanya orang ni, malam ni lain lah rasa. Entah, aku rasa panas je. Bukan semua orang. Oleh sebab itu Al-Imam An-Nawawi menyebut la yanalu fadlaha, tidak akan mengecapi kelebihannya illa man atla'ahu Allah, melainkan hamba Allah yang Allah tunjukkan kepadanya. Habib Abdullah Haddad rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang terkenal, berasal daripada Yaman, dan beliau adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak mengarang kitab walaupun beliau kafif, iaitu buta, tapi kitab beliau masyhur, nasihat agama dan iman. Di antara kitab yang paling masyhur iaitu kitab Risalah Al-Muawanah, ataupun terjemah dalam bahasa Jawi lama As-Simar, Simarul Jannah, buah-buahan dalam syurga. Syekh menyebut pada malam Lailatul Qadar ini ada di antara mereka kushifa, dibukakan hijab pada malam Lailatul Qadar ini, sehingga melihat pokok-pokok semuanya sujud kepada Allah. Ada yang dibukakan oleh Allah hijabnya sehingga melihat dibukakan pintu langit. Haji Rahman kata, selama aku hidup ni belum pernah aku nampak pokok sujud. Mana ada pokok-pokok itu? Sebab kita tak dibukakan hijab. Begitu. Mereka yang dibukakan hijab, maka melihat makhluk-makhluk Allah ini sujud kepada Allah pada malam Lailatul Qadar. Benarlah contohnya. Ada orang yang boleh mendapat Lailatul Qadar seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ketika berusia 10 tahun. Ada anak murid Pak Kiai saya ni menjadi seorang ulama yang terkenal dan jadi kiai. Ketika malam Lailatul Qadar, dia pun tak tahu itu malam Lailatul Qadar. Dia tanya seorang ustaz ni, "Ustaz, macam mana nak dapat Lailatul Qadar?" Ustaz ni ustaz muda-muda. Dia tengok budak ni tak apa pandai, belajar pun tak apa jalan lah, bodoh macam bodoh. Dia pun nak perkenalkan budak ni. Dia kata, kau nak dapat Lailatul Qadar, kau pergi mandi dekat limbah Pak Kiai. Budak ni jenis budak lurus. Kalau bahasa Arab sebut budak ni al-mustaqim, dia kata. Jenis orang jenis lurus ni. Dia pun luah bendol ni, dia pun mandilah. Mandi kawasan limbah, air kotor, belakang rumah Tok Guru dia ni. Dia pun mandi penuh dengan air kotor ni. Tiba-tiba Pak Kiai ternampak cahaya yang menerangi di belakang rumahnya. Dia kata, belakang rumah aku ni terang. Dia pun datang dekat-dekat, nampak anak murid dia. Dia kata, kenapa kau ni? Ini tempat kotor, najis ni. Dia kata, ustaz tu kata kalau dapat Lailatul Qadar, inilah tempat Lailatul Qadar. Sesungguhnya Allah telah memberikan kamu Lailatul Qadar. Subuh ini gantikan aku menjadi imam, dan teruskan membaca kitab Ihya Ulumuddin yang ku baca selepas sembahyang subuh. Dia kata, Tok Guru, tak boleh baca. Allah telah berikan kepada kamu. Pergilah. Maka waktu subuh tu, dialah menjadi imam. Kebetulan waktu subuh Jumaat membaca suratul Sajadah dan juga membaca suratul Dahri. Jadi ustaz yang bohong tadi pakai lari dia. Dia kata, betul budak ni dapat Lailatul Qadar pula, dia kata. Dan telah membaca kitab Ihya Ulumuddin, dan beliau telah menjadi Pak Kiai, seperguruan dengan Tok Guru saya dulu. Ini di antara seperguruan dengan Tok Guru saya, menjadi seorang ulama yang terkenal. Ini kisah-kisah lah. Ada yang menangis sehingga menitis air mata ni keluar darah. Dia kata, ya Allah, aku mengaji dah puluh tahun, baca kitab pun tak boleh, mata jurumiah pun tak boleh urai ni. Tolong ku ya Allah. Menitis, maka dimakbulkan oleh Allah doanya. Semua kitab yang telah dipelajari
Sebelum ini dia boleh tahu, dia ingat semua apa yang diajar Tok Guru, dia menjadi seorang ulama juga. Ini bersungguh-sungguh berdoa Lailatul Qadar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Adapun pada malam hari raya, maka banyaklah kita membaca takbir. Kita bertakbir ketika malam hari raya. Kitab kita ni menghuraikan tentang kelebihan Lailatul Qadar dan juga malam hari raya. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qala fi kulli wahidin minal aidain," barang siapa membaca di antara dua hari raya nah, sama Aidil Fitri atau Aidil Adha, "La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir," sebanyak 400 kali sebelum menunaikan sembahyang sunat hari raya, nescaya Allah kahwinkannya 400 bidadari, dan seumpama memerdekakan 400 hamba abdi, dan Allah Subhanahu wa taala telah wakilkan para malaikat membina baginya Madinah di dalam syurga, dan ditanamkan baginya pokok-pokok sehinggalah hari kiamat. Kata Al-Imam Az-Zuhri radhiyallahu an, "Ma taraktuha munzu sami'tuha min Anas radhiyallahu an." Kata Imam Zuhri, semenjak aku dengar hadis ini daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, aku tidak pernah tinggalkan sehingga dia meninggal. Qala Anas, dan Anas radhiyallahu an juga berkata, "Ma taraktuha munzu sami'tuha minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam." Dan aku tidak pernah meninggalkan zikir tersebut semenjak aku mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ini hadis ni dinamakan hadis musalsal, yang berterusan sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, apa sebab namanya hari raya? Kita sambung sikit kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sayugianya bahawa berniat akan berdiri ibadat daripada awal Muharram sehingga akhir tahun, maka adalah ia mengenai akan dia dengan putus tiada syak lagi padanya. Jadi kalau nak dapat Lailatul Qadar ni macam mana? Kena berniat daripada awal Muharram sehingga hujung tahun. Jadi kalau kita berniat beribadat, dah tentu terkena juga ibadat pada malam Lailatul Qadar. Kalau main teka-teka dia tak jadi. Mana daripada awal tahun dulu berniat nak beribadat, sepanjang tahun beribadat, mesti kamu dapat juga Lailatul Qadar. Ini siapa punya penangan? Abdullah bin Abbas. Dah terlepas dah haji. Tunggu tahun depan lah, kalau panjang umur. Iaitu bermula daripada awal Muharram. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan tidak mencapai, ini saya baca tadi, dan tiada mencapai akan kelebihan malam Lailatul Qadar itu melainkan orang yang dilihatkan Allah Ta'ala, yakni kesempurnaannya itu, malaikat melihat akan dia. Kata Imam Mawardi, sunan orang yang mendapat menyembunyikan dia. Jadi kalau orang ni dapat Lailatul Qadar, kalau boleh disembunyikan. Itu cerita Lailatul Qadar. Adapun masalah tentang hari raya ni, sebab apa dinamakan Aid? Pandangan yang pertama, dinamakan Aid litakarrurihi kull amin, kerana dia berulang-ulang tiap tahun. Yang kedua pula, dinamakan dia Aid Aidil Fitri. Sebab apa nama dia Aid? Likasrati awaidillahi fihi ala ibadihi, kerana banyaknya manfaat dan faedah yang Allah telah anugerahkan kepada hambanya pada hari itu, iaitu dimerdekakan daripada api neraka.
Apa sebab dinamakan Eid? Taqabbalallahu minna wa minkum. Kita baca doa. Kenapa Allah telah memberikan banyak awaid, mana fawaid, faedah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya pada hari raya. Jadi pakcik kena jaga ibadat pada hari raya. Kerana apa? Kerana Allah telah memberikan banyak manfaat, banyak faedah pada yaumil Aid. Itu sebab dinamakan Aid. Yang ketiga mengatakan sebab apa nama dia Aid? Li'audis surur, kerana kembalikan semula kepada keseronokan. Jadi raya ni hari seronok, sehingga jadi virus kan ni. Kalau pergi ziarah kubur pun dia kata macam orang Kristian. Ada ni mulut ni jaga sikit lah. Dalam bab agama ni jangan ambil hentam-hentam. Maulid Rasul orang berak dia kata macam Hindu pula, tai pusam. Ya Allah, kita hukum syarak ni ada rujukan, dan kita nak menentukan dia haram ataupun halal, ianya mesti ada dalil. Kita belajar hukum taklifi, dia ada hukum haram, ada hukum halal, ada hukumnya sunat, ada makruh. Ni mengaji usul fiqh, dinamakan al-hukm taklifi. Bolehkah kita kata sama dengan agama lain? Dan dia berkesempatan nak ziarah kubur pada hari raya, tak ada halangan. Siapa halang ziarah kubur? Aisyah radhiyallahu anha malam nisfu Sya'ban pergi ke kubur, sehingga Rasulullah pun tengok, siapa ni ikut aku ni? Dia tengok Aisyah radhiyallahu anha. Terus habis siapa pergi umrah, semua menerangkan, mutawif ni terangkan bahawa sesungguhnya kelebihan Baqi' al-Gharqad ketika malam nisfu Sya'ban ada sahih. Ada orang balik kampung kalau Melaka ni lah kubur dia dekat-dekat, cuba belah-belah Perak macam saya ni. Jangan, kalau seorang-seorang pergi kubur terjatuh ni buah ni buah getah ni jatuh, kita agak hantu. Dah tu berjalan kat kubur, dia tengok kubur berlubang, rupanya tanah tu yang jelus. Dulu saya dekat kampung saya sampai tak berani keluar. Sebab apa? Yang meninggal dikata, cakap ada isteri dia, kau janganlah nak menangis, kata, aku ni kalau mati pun aku balik. Ngapa abang nak balik? Nak tengok kebun. Meninggal dunia orang ni, tiba-tiba tengok kubur pula berlubang. Orang kata sah lah dia ni mati hidup semula. Kubur jauh-jauh. Jadi pagi raya ni ramai lah orang pergi tengok. Anak-anak yang duduk di perantauan ni balik pagi itulah. Kalau pergi petang, takut. Dia kata seram Ustaz, naik bulu rumah sebab kamu penakut ke? Betul. Kita nak bagi fatwa ni, tengok keadaan lah, tengok suasana, tengok suasana. Tak boleh hentam-hentam ini macam Yahudi, macam Nasrani, wal-iyazubillah, memberi fatwa tanpa ada pertimbangan dan berdasarkan ilmu. Sama balik kita Aid ini dinamakan Aid. Dinamakan Aid ini lianna fihi awaidal ihsan, kerana pada hari raya itu awaidal ihsan, faedah ihsan daripada Allah yang Allah anugerahkan kepada hamba Allah. Rupanya bulan hari raya ni ataupun pada hari raya ni banyak awaidal ihsan, faedah kurniaan Allah Ta'ala. Allah berikan ihsannya kepada hamba-hamba Allah yang menyambut hari raya. Oleh sebab itu kena jaga adab hari raya ni, supaya tidak terlepas mendapat awaid daripada Allah ini. Pandangan yang seterusnya dinamakan dia Aid kerana orang beriman kembali taat kepada Allah, daripada taat kepada Allah kepada taat kepada Rasul. Sebab Islam ni kena ada gabung dua, taat pada Allah dan taat pada Rasul. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taat kepada Allah kerana menunaikan puasa selama sebulan. Taat kepada Rasul iaitu puasa 6. Maknanya dalam syarak ini ada dua gabungan. Taat pada Allah, puasa pada bulan Ramadan. Taat pada Rasul, puasa 6 bulan Syawal. Maka lengkaplah
seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun, maka lengkaplah ia. Oleh sebab itulah dinamakan Eid mengikut pandangan di kalangan para alim ulama. Dan disabdakan oleh Nabi SAW, zayyinu a'yadakum bitakbir, maka hiasilah hari raya kamu itu dengan bertakbir. Dan ada pun riwayat Anas, zayyinu al-aidain bitahlil wat taqdis wat tahmid wat takbir, hiasilah dua hari raya kamu itu dengan bertahlil la ilaha illallah wat taqdis, iaitu subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Bukanlah kita hiasi selamat hari raya nyanyi-nyanyi semua, kita tinggalkan, kembalilah apa yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah panjang umur kita bertemu pada pengajian akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita dan Allah menerima amalan kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum. Insyaallah kullu amin wa antum bi khair. Dan di sini ada beberapa amalan yang diamalkan oleh para alim ulama yang disebut sebagai hizbus syaitan. Hizbus syaitan ni maknanya kita, hizib ni amalan kita untuk hindarkan kita daripada gangguan syaitan. Hizbus syaitan namanya. Siapa-siapa yang ada saka ataupun ada gangguan, sambungkan bacaan ini dengan amalan yang telah saya berikan sebelum ini, iaitu amalan ayat 33. Jadi selepas membaca ayat ini, hendaklah kita menahan nafas, tahan nafas dan rasakan supaya bacaan ayat 33 sehingga hizib ini sudah meresapi seluruh badan. Tidak ada satu ruang pun melainkan ianya telah dipenuhi dengan amalan ini. Kemudian hendaklah kita menelan air liur sebanyak 3 kali, pelan-pelan. Kalau tekan telan air liur ni tak boleh lepas, itu ada something. Cubakan kali kedua, kali ketiga sehingga ianya turun dalam keadaan yang baik dan tenang seperti orang normal. InsyaAllah selepas itu penyakit kita ni akan baik. Tapi kalau kita tak telan, kadang-kadang dia terkeluar, ataupun keadaan kita dalam keadaan tidak seperti orang normal, itu maknanya ada makhluk Allah yang halus ini telah menyuruh di mana tempat-tempat ni. Begitu. Tak payah suruh-suruh orang pergi jampi-jampi, amalkan. Dan alhamdulillah semenjak saya mengambil ijazah daripada guru saya ini, tahun dah saya amal zikir ini tiap-tiap lepas sembahyang. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. Hamim hamim hamim. Hamim 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 hamim. Hamim ini ada ulama menyebut ia adalah ringkasan daripada Al-Hayyu Al-Qayyum. Ha itu Hayyu, mim itu Qayyum, itu Ismullahil Azam. Cara beramal dengan hamim ini hendaklah di nafas kita berada 2 jari di atas pusat. Ini pusat kita, dan tu 2 jari ini di atas. Oleh sebab itu dalam mazhab Imam Syafi'i pusat ni termasuk aurat. Ikat kain pun di atas supaya kita berzikir ni dia ada sebab dia sudut amalan zikir. Maka dia begini, kita ha ini ditarik sehingga ke atas. Dekat kepala kita ni ada disebut sebagai anasir arba'ah namanya. Dia ada 1 titik yang boleh mengawal semua. Kalau baik pun sini baik semua. Jadi dalam amalan zikir hendaklah kita memasukkan kalimah tersebut di situ. Jadi tarik gitu. Dah Hayyu. Mim turun balik. Dan dia masuk, mim ni meresap semua. Al-Qayyum yang maha hidup, tidak ada yang boleh mengatasi. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Tidak berhajat kepada yang lain, tapi yang lain berhajat. Sama ada ianya virus, sama ada ianya bakteria, apa semua
ini semua adalah berhajat pada Allah sebab kamu benda baru. Tapi Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum. Hamim, hamim gitu. Thumma al-amru wa ja'a an-nasru fa 'alaina la yunsarun. Hamim, ain, sin, qaf, himayatuna, yang memelihara kita. Mimma nakhaf, daripada apa yang kita takut. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Walaupun ramai makhluk ni, tapi kita sebatang kara, Allah Subhanahu wa taala boleh mengalahkan semua musuh dengan izin Allah. Orang kata saya diserang kiri kanan Ustaz, ini orang pergi hantar lah, orang pergi hantar. Biarlah berapa ramai orang pergi sihir, menghantar sana, menghantar sini, tapi Allah berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah, dengan izin Allah. Kemudian kita membaca nas'aluka bihaqqi wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ini ayat ini juga ia menjadi senjata. Kalaulah contohnya ada orang ni diganggu oleh jin ataupun syaitan, maka ayat ini dia boleh menjadi senjata bagi kita. Kita berniat pegang saja, qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau kita berniat dia jadi pisau, maka dia jadi pisau. Kalau kita niat jadi panah, dia jadi panah gitu. Kelebihan wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau kita rasa sakit sini, kita baca wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Qala Musa ma ji'tum bihi sih innallaha sayubtiluh innallaha sayubtiluh. Dia ulang sebanyak 3 kali, innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Sungguh Allah tidak akan memperelokkan perbuatan orang yang melakukan kerosakan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita munajat ke Allah. Ya Qahar, ya Qahar, ya Qahar. Ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau ada air, kita hembuskan tanpa mengeluarkan air liur, pelan-pelan, dan merasakan semua ayat 33. Dan juga Hizbus Syaitani masuk. Atau kita minum 3 kali teguk, mudah-mudahan khair. Siapa yang ada kena apa-apa gangguan, cubalah amal dengan amalan ini. Tak payahlah pergi jumpa orang ni, jumpa orang ni. Kita yakin Allah Ta'ala dengan amalan yang telah diamalkan oleh ramai di kalangan para alim ulama dan telah disebut dalam kitab Tarsyih Al-Mustafidin, syarah kepada kitab Fathul Mu'in, dan beberapa ulama-ulama yang lain juga menyusun amalan-amalan ini. Alhamdulillah, Allah mustajabkan sebagaimana Allah mustajabkan doa mereka. Kita minta, ya Allah, mustajabkan doaku juga, kerana kita ada tasassul bersambung kepada mereka semua. Dan ini saya ijazahkan sebagai ijazatul ammah, amalan ayat 33 sebelum ini, dan juga Hizbus Syaitan, dan pelihara amalan ini. Jangan beri campak-campak semua. Ni kalau dapat kertas ni letak bawah-bawah, ni tak ada berkat. Ni ada kertas ni letak kat bawah, ini bukan benda balut ikan bilis begitu. Ini ialah ayat Quran, khazanah ulama, tidak dijumpai. Amalan ni tak ada di pasaran, tuan boleh carilah. Tak ada di pasaran, tak adalah boleh jumpa, melainkan orang-orang yang tertentu. Dan saya berikan ini kerana puluhan tahun yang saya telah amalkan, dan alhamdulillah Allah mustajabkan. Jadi ada anak-anak yang kena sihir, ada orang ni suami isteri yang rasa macam mereka ni ada gangguan, amalkan dengan ayat ini. Mudah-mudahan Allah memberkati, terutama sekali pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mustajabkan doa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na wa la man yatba'una shaqiyyan wa la mahruma wa la matruda. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.